Kita nak tengok dia punya maximum speed untuk kereta ni berapa. Tingkap macam ada tak ketat. 191, 192, 196. Hai guys, sekarang saya berada di Hentian Kulai Highway nak menuju ke KL Shah Alam sebab besok saya ada media drive untuk test drive X70 CKD baru, X70 2020. So sekarang jam menunjukkan pukul hampir 4 pagi. Saya kena ada dekat COE Shah Alam, Proton Shah Alam. HQ dia lebih kurang pukul 8.30 pagi. Tapi saya target saya nak kena sampai sana pukul 7.30 pagi sebab nak berhenti solat subuh dekat maybe Seremban, area Seremban. So ada tinggal pukul 4 sekarang, pukul 5, 6, 7, lebih kurang 3 jam lagi saya kena sampai sana. Dan ini kuda saya. Ini kuda saya. Hari ni saya pergi KL dengan menggunakan Honda Civic. Ini adalah Honda Civic 1.8 iVTEC, tak ada turbo. So saya nak cerita sikit sementara sebelum sampai KL ni, sebab ada yang tanya berbaloi ke beli Civic 1.8 ni berbanding dengan Civic 1.5 turbo. Kita nak tengok luar dulu. So guys, ini adalah saya punya kuda. Ini adalah kuda saya yang saya selalu bawa kalau nak lari daripada JB KL, KL JB tiap-tiap minggu. Hampir tiap-tiap minggu, kadang-kadang sampai ke utara. So ini adalah Honda Civic 1.8 iVTEC, tak ada turbo. So berbaloi ke beli kereta ni berbanding dengan Civic 1.5 turbo? So saya akan ceritakan. First kita tengok dia punya belakang dia. Kalau kita tengok, saya suka shape lampu belakang dekat sini. Dia panggil Civic ketam. Kenapa dia panggil Civic ketam? Sebab tengok lampu dia macam sepit ketam. Kalau tengok apa yang berubah dekat sini daripada asalnya, saya tak banyak ubah. Yang pertama, saya tinted, gelapkan sikit bahagian lampu putih ni. Kalau tak dia nampak putih, ni saya gelapkan sikit. Nombor dua, semua orang boleh perasan adalah dia punya spoiler. Kereta ni asalnya kalau beli memang tak ada spoiler. Tapi kalau korang tak pasang spoiler, kereta ni memang nampak cacat sikit daripada belakang. Honda Civic kalau tak ada spoiler memang dia akan jadi buruk. Sebab kalau perasan, ini antara satu-satunya kereta yang lampu belakang dia, tail light ni, dia naik sampai ke atas boot belakang ni. So kalau daripada jauh nampak memang profil dia memang pelik sikit sebenarnya. Kereta ni dia punya design itu yang menampakkan dia cantik. Sebab biasanya lampu parah sini saja. Ini daripada bawah naik sampai atas, tapi dia tak adalah besar kembang sangat sebab dia satu garisan yang kurus, halus. Ini menampakkan kereta ni unik sebenarnya daripada bahagian belakang. Dan kalau korang nak pasang spoiler, korang pasang spoiler yang lebih kurang macam ini. Ini dipanggil spoiler GT spoiler, ataupun ada satu lagi spoiler yang lebih kurang macam ini, iaitu version SI Civic SI tu lebih kurang. Kalau korang beli spoiler yang original daripada Honda, bagi saya nampak pelik sebab dia punya spoiler dia parah sini saja, nampak macam ekor dia kontot. So memang tak cantik. So apa lagi yang saya ubah? Saya ubah daripada logo belakang ni. Asalnya tapak dia warna putih, tapi saya letakkan stiker berwarna hitam kat bahagian dalam ni supaya dia punya logo dia nampak outstanding, nampak timbul. Biasanya logo dia akan berwarna body colour saja. Kalau kereta tu warna merah, silver lah, merah lah. And then satu lagi yang menampakkan different adalah plate number ni. Saya menggunakan tapak yang besar, tak ada holder langsung. Biasanya kalau beli yang original, dia akan bagi plate holder, then kawasan sini akan nampak putih lah. Kalau merah, silver, hitam lah. Yang ini saya pasang penuh, so daripada jauh memang nampak lagi cantik lah. Yang ini saya menggunakan rim design BBS 5 twin spoke, tapi center cap ni saya tukar. Ini saya beli online. Harga dia agak mahal gila sebab Type R dia punya logo ni. Ini adalah saiz 18 inci, 5 twin spoke. Tengok kereta ni, dia punya hood depan dia agak panjang sebenarnya. Nampak tak? Dia punya bonet depan dia panjang. Memang agak stylo jugalah bagi saya untuk kategori kereta yang mampu milik segmen C macam gini. And then lampu dia saya suka. Kemudian saya hitamkan, saya wrap bahagian grill sini. Grill depan ni sepatutnya dia warna chrome, nampak mewah, tapi ni saya hitamkan supaya dia nampak lebih sporty. Tak ada apa pun yang saya tukar daripada luar, itu saja. So kita nak tengok dia punya bahagian dalam pula. Macam biasa ada push start button. Dan saya suka dia punya meter cluster, fuel consumption, trip, music, bla 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 bla,
Saya dah pakai kereta ni sepanjang hampir tak sampai 2 tahun, setahun setengah. Dah jalan 41,000, baru servis yang ke 40,000 iaitu major servis. Servis untuk 1.8 ni pun sebenarnya tak mahal, tak begitu mahal berbanding dengan 1.5 turbo. Hari tu major servis 400 lebih, dekat 500. Kalau normal servis lebih kurang 280 lebih, tak sampai pun 300. Okey, tak ada masalah bagi saya. Itu adalah antara yang termurah sebenarnya untuk kereta-kereta segmen C. Kat sini ada meter minyak. Oh, saya dah isi full tank. So, kalau korang nak jimat pakai kereta ni, korang bawa disiplin, korang akan dapat jimat. Tapi kalau korang jenis kaki tekan macam saya, memang tak dapat lah. Dia punya paparan dashboard dia simple saja, tak ada banyak-banyak button kat sini, simple. Dan saya suka sekali kereta ni adalah boleh letak phone dekat atas ni. Contoh okey, ni sekarang saya nak tengok video sambil berjalan naik god kan. Tengah drive tak boleh tengok video. Tengah drive tak boleh tengok YouTube. Tapi kalau tengok channel Nas Abdullah, okey, tak ada masalah. So, jom kita kembali kepada persoalan. Adakah Civic 1.8 iVTEC ni berbaloi kalau nak dibandingkan dengan 1.5? Dia punya perbezaan daripada segi aksesoris tak banyak. Pedal shift, leather seat, ada lagi lah beberapa door handle chrome, rear view mirror elektronik. Tapi the biggest difference is dia punya perbezaan yang paling besar adalah daripada segi leather seat dan engine. Yang mana Honda Civic 1.8 ni dia produce lebih kurang 140 horsepower dan 174 Newton meter of torque. Kalau dibandingkan dengan 1.5 turbo, dia produce lebih kurang 170 horsepower dan 220 Newton meter of torque. So, daripada segi performance memang agak jauh. Tapi kena ingat, daripada segi harga pun agak jauh juga. Dan bagi saya, kalau korang tengah cari sebuah kereta segmen C dekat Malaysia ni, bagi saya tak kira antara Civic 1.8 ataupun Civic 1.5 turbo, memang berbaloi. Memang berbaloi gila. Sebab ini adalah segmen C paling murah untuk kereta baru, paling murah dekat Malaysia. Paling murah. Kalau dulu ada Previa, ada Inspira, sekarang Proton dah tak buat lagi segmen C. Kita tak pasti akan datang. Tapi setakat hari ni Jetta pun tak ada. Yang cuma ada Toyota Corolla Altis dengan Mazda 3. Sebelum ni saya ada cakap saya menyesal beli Honda Civic, saya jatuh cinta dengan Mazda 3. Tapi bila difikirkan balik, dia punya jurang harga dia terlalu jauh. Berapa persen? Hampir 30% dia punya jarak harga dia. Kalau macam ini lebih kurang harga dia 111, 112 1.8 ni on the road termasuk insurans. Anggaran saya Civic 1.5 turbo TC dengan TCP lah paling atas sekali lebih kurang 127 tak silap saya. Tu yang paling top spec. Paling top spec pun 120 lebih je. Kalau kita ambil Toyota Corolla, dia punya harga lebih mahal sikit sebab dia CBU. Yang ni CKD. CBU is completely built-in unit, fully imported. Yang ni completely knockdown. Ini buat dekat Malaysia. Tapi Toyota Corolla dia import. Tapi import pun daripada mana je? Bukan daripada Japan pun, daripada Thailand je. Sama je lebih kurang. So at the end of the day, harga bagi saya memainkan peranan penting. Sebab daripada segi design, ini antara yang paling sporty. Kemudian daripada segi practicality, ini yang paling practical. Daripada segi performance, ini Honda Civic 1.5 yang paling performance jauh kalau dibandingkan dengan Toyota Corolla. Dan yang paling penting daripada segi harga, selain daripada Mazda 3, selain daripada Corolla Altis, untuk segmen C, ini Honda Civic memang tak ada pilihan lain. Inilah antara bagi saya yang paling complete package, perfect package daripada segi design, practicality, performance, harga. Tak ada fight. That's why dekat Malaysia ni banyak company-company lain macam Volkswagen, even Proton, Mitsubishi, Lancer tak boleh survive untuk segmen C ni. Sebab bukan sahaja daripada segi nama Honda Civic ni, kadang-kadang dia lebih popular daripada nama Honda tu sendiri. Sebenarnya orang pilih Honda Civic ni bukan setakat nama, tapi disebabkan complete package. Kita nak test dia punya performance untuk 1.8 ni, 139, 140. Bagi saya 150. Bagi saya agak tak boleh lawan kalau 1.5. Tapi still laju. Sekarang 166, 170. Saya dah melanggar speed limit. Selamba 180. Kita nak tengok dia punya maximum speed untuk kereta ni berapa. Tingkap cara tak ketat. 191, 192, 195.
196. Still stable 198. 198 saya lepas tangan. 200 saya lepas tangan. Straight line. Okey, RPM lebih kurang 6,500, hampir-hampir 7,000. Memang minyak kuat lah kalau macam ni kan. So kesimpulan yang saya nak bagi tahu dekat sini, daripada segi acceleration, korang memang boleh rasa perbezaan antara 1.8 dengan 1.5 turbo. Kalau 1.8 ni korang tekan, dia ada memang okey, pick up tak ada masalah. Sikit pun tak ada delay, sikit pun korang tak ada rasa dia punya CVT lag, tak ada. Memang smooth. Tapi kalau once korang dah biasa bawa BMW, korang dah biasa bawa kereta-kereta Audi, memang korang akan rasa dia ada lambat sikit untuk kereta ni. Daripada RPM 3 naik ke 4, 1 ke 2 tu laju. Tapi kalau korang drive 1.5 turbo, dia punya respon different, big different, totally different. Dia bagi torque tu immediately, sangat-sangat pantas. So daripada segi performance memang agak berbeza. Honestly 1.5 daripada segi performance, acceleration, dia punya pickup dengan dia punya top speed memang superior. Kalau tengok dia punya performance tadi, horsepower 140 horsepower versus 170 horsepower, bermaksud 1.5 lebih 30 horsepower, banyak tu. Kalau dia punya torque 174 yang ni dengan 220 Nm of torque, banyak. Lebih kurang berapa? 50, hampir 50 Nm of torque. Memang banyak. Bukan saya nak kata 1.8 ni tak cukup laju. Sebenarnya laju. Saya dah bawa sampai 200 tadi. Memang laju, tak ada masalah. Tapi 1.5 lebih laju. So kesimpulannya dekat sini, memang berbaloi kalau korang nak beli 1.8, sebab perbezaan harga dia antara 1.8 dengan 1.5 turbo memang agak jauh juga. So mana-mana satu pun memang berbaloi. Cuma bergantung pada korang punya keperluan. Keperluan korang, kalau korang just santai, bukan kaki pecut, ambil 1.8, tak ada masalah. Kalau korang perlu color seat, pasang kemudian. Korang dah jimat banyak dekat situ. So kalau korang kaki pecut, better korang ambil 1.5 turbo. Lebih puas, bagi saya lebih puas. Cuma daripada segi maintenance, 1.5 turbo dia agak lebih mahal sikit lah. Daripada segi handling kereta ni, bagi saya biasa saja, walaupun dia dah letakkan stabilizer bar dekat belakang tu. Dan daripada segi NVH kereta ni, daripada segi kesenyapan, bagi saya sederhana. Honda patut buat lebih baik lagi. Daripada segi fuel consumption, penjimatan minyak antara 1.8 ni dengan 1.5 turbo, bagi saya tak banyak beza pun. Ada yang kata 1.8 lagi jimat, ada yang kata 1.5 lagi jimat dekat highway. Kalau jimat pun jimat sikit je lah. Kalau korang dapat 13 ke 14 km per liter untuk Honda Civic, kereta besar macam ni, dah bagi saya dah cukup jimat dah. So sekali lagi kesimpulannya, bagi saya Honda Civic paling berbaloi di antara kesemua model-model segmen C yang available kat market hari ni dekat Malaysia ni. Honda Civic lah yang paling berbaloi, sebab dia complete package daripada segi looks, practicality, daripada segi maintenance, performance, dan yang paling penting daripada segi harga. Dia adalah antara segmen C yang paling murah dekat Malaysia ni. Dan di antara 1.8 dengan 1.5 turbo pula, bagi saya dua-dua berbaloi. Kalau korang just santai ataupun korang nak bawa family, 1.8 pun dah cukup baik. Tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi kalau korang kerja, nak pecut, rushing, perlukan daripada point A ke point B dengan jangka masa yang pantas, 1.5 turbo adalah pilihan yang terbaik. So sekarang jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 4.30 pagi. Macam ni lah live saya hampir setiap minggu. Hampir setiap minggu macam ni lah. Pukul 4 pagi, pukul 3 pagi dekat atas highway JB KL. Minta maaf pada korang yang komen video-video saya. Saya tak sempat nak reply korang punya komen. Seriously, live saya selepas 100,000 subscriber immediately jadi huru-hara. Ini satu kekurangan kalau korang hit 100,000 subscriber dengan cepat sangat. Macam saya 6 bulan, cepat sangat. So korang tak sempat bernafas apa lagi. Memang suddenly bila 100,000 subscriber ni, macam-macam orang yang kejar, macam-macam company yang kejar kita. So live saya sangat-sangat serabut, sangat-sangat huru-hara, sampaikan saya tak sempat nak edit video, saya tak sempat nak upload banyak video. Dan insyaAllah besok saya akan shooting untuk video Proton X70 CKD 2020 pula. Saya akan ceritakan apa yang baik dan saya akan ceritakan juga apa yang tak baik pasal kereta tu. Mesti ada yang tak baik, mesti ada kekurangan. Tiap-tiap kereta mesti ada kekurangan. Pada korang semua yang baru terjumpa channel ni, sekiranya video ni bermanfaat untuk korang semua, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Saya Nas Abdullah, majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.